kan? Sebab kat Taiping kita kat sini, ataupun kat Johor Bahru sedangkan kita kat sini. Itu dulu kita belum tahu dan kita belum ada ilmu. Sekarang kita dah ada ilmu, kita kena tamam. Dan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu solat dan sabar dalam menyuruhnya. Keluarga di sini isteri, anak-anak. Jadi ajarkanlah anak kita solat supaya besok di depan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mempertanggungjawabkan kita dalam hal-hal seperti ini yang terlalu berat. Jadi kita ajar anak kita solat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya, pahami. Dan yang paling ringkas ini. Nak ringkas lagi yang saya tulis ringkas. Dan nak faham lagi ada CD-nya. Saya dah buat CD bagaimana solat Rasulullah SAW, saya buat hujah. Setiap perbuatan kita buat hujah. Modelnya ni. Ya, pelakonnya ni, modelnya. Saudara Faisal. Jadi kita lihat kalau tidak faham. Syekh, mempelajari solat ini adalah wajib. Mempelajari solat seperti solat Rasulullah SAW adalah wajib. Ada orang mengatakan, tengok buku ini mahal sangat, RM18. Syekh, RM18 takut nak masuk syurga. Sedangkan RM18 tak takut masuk zoo yang ada rimau. Faham maksud saya? RM18 takut nak masuk syurga. Begitu juga ada buku yang RM2, RM3 dia tengok mahal sangat. Tapi yang kaki ini RM15 boleh? Allahu Akbar. Minta maaf ya. Ada yang kaki ini, saya tanya hantar punya rokok, berapa harganya? Dia tengok RM15 Ustaz. Laki dan sebagainya. Buku ni RM15. Hantar hisap tu jadi asap. Hantar belajar ni jadi apa? Jadi alim. Kenapa takut nak masuk surga dengan RM15? Sedangkan kata Imam Syafi'i menuntut itu mahal. Kata Imam Syafi'i belajar itu mahal. Jadi nak jadi orang yang dapat benda yang mahal, di antaranya kena korban yang mahal. Yang mahal sekarang syurga. Syurga itu mahal. Kita kena korbankan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan wang kamu. Nak dapat ilmu, jihad amwal. Anak kita nak belajar ke Eropah, nak jadi seorang saintis, berapa ribu atau habis? Ya, nak jadi doktor, 100,000. Nak jadi seorang yang besar di sisi Allah. Wa innaha lakabiratun. Antum tidak akan jadi besar kecuali membesarkan solat. Bagaimana nak jadi besar solat? Solat pun fail. Sedangkan harganya baru RM15. Berbeza dengan RM15,000 pergi belajar itu dan ini. Jadi jangan sayang duit antum tak kena pada tempat. Saya katakan tadi, kadang-kadang saya bila orang telefon tanya satu hukum, saya dah cerita dengan Faisal. Mula sebelah sini, dah panas sebelah sini, tukar sebelah sini. Dah panas sebelah sini, tukar sebelah sini. Bila panas sebelah sini, takkan tukar sebelah sini. Panas di sini pula. Kenapa panas sebelah sini? Saya tanya, anda ikut kuliah di mana? Saya ikut kuliah di sini Ustaz. Anda ada ketah kerjanya? Saya tak ada ketah kerjanya. Kenapa anda tak ambil? Kenapa tak ambil? Dia tengok harganya $4 mahal. $4 takut nak masuk syurga. Dan kalau tak mampu, ambil. Saya katakan ikhlas. Berapa kali saya katakan? Jangan antum, saya takut kalau antum jahil. Itu saya takut. Saya tak takut duit saya habis. Tapi saya takut di antaranya innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Yang paling kita sayang kepada saudara kita, jangan masuk neraka. Betul kan? Kita kalau tengok orang terbakar, di rumahnya ada orang, kita ramai-ramai nak selamatkan. Ini terbakar di dunia. Kalau kita lihat orang nak masuk penjara, kita pun usaha supaya jangan masuk penjara. Ini dunia boleh lari. Bagaimana akhirat? Boleh lari? Tidak boleh. Kalau tidak boleh lari, selamatkan sekarang. Makanya saya katakan kepada antum, kalau panggil saya, jangan takut kalau tak ramai. Ada orang mengatakan, nanti tak ramai Ustaz. Saya bukan cari yang ramai, saya cari orang yang nak belajar. Pernah kita pergi kawasan jauh sekali, yang datang 4 orang. Tuan rumahnya menangis sedih. Kenapa 4 orang? Saya cakap, yang panggil tuan, bukan orang lain. Jadi jawab saya dengan tuan. Betul tak Faisal? Menangis. Jadi Ustaz tak ada orang yang ada keluarga saya. Kan dulu janjinya keluarga anda. Jadi kami datang. Tapi sekarang kalau kita tak datang, dia mengamuk. Bukan dia mengamuk lah. Orang-orang di situ mengamuk. Dulu, anda tahulah siapa dia. Jangan takut nak panggil saya. Yang penting saya mampu datang. Kalau mampu datang, saya datang. Saya kata Ustaz. Sebab ada orang mengatakan Ustaz nanti tak ramai. Saya tak pernah cari yang ramai. Saya nak orang yang ada istiqamah untuk dapat ilmu. Itu yang penting. Datang ramai-ramai, kadang-kadang saya kena tangkap.
Faham ya? Faham tak? Kerana yang datang itu jasus. Tahu jasus? Spy. Dicatat ustaz hari ini mengajar pakai buku Muhammad Abdul Wahab, confirm Wahabi. Buku siapa ni? Muhammad Abdul Wahab. Di report besok kena kepung. Ditanya mana anda punya tauliah? Tak ada tauliah. Kenalah. Saya kena di Johor 2 kali. Tanya Faisal, bila ramai saya pernah risau. Saya tengok buku-buku semua tak kenal. Faisal macam mana Faisal? Bila terlalu ramai saya rasa apa sebab ramai ni? Dan saya tidak kenal salah seorang. Minggu depannya baru dikepung. Dia tanya satu, Ustaz mana tauliah? Tak ada tauliah. Tapi sekarang saya katakan biarlah saya ditangkap. Kalau saya ditangkap, saya nak berdakwah di dalam penjara pula. Kita ramai-ramai masuk penjara, kita dakwah dalam penjara. Kalau kena tangkap, antum tak kena apa-apa, saya seorang. Tempoh hari saya kena tangkap, masuk, saya dakwah, orang di penjara, semua sembahyang subuh, yang tak pernah sembahyang subuh. Di belakangnya, tatunya gambar setan, 100% setan. Ada yang gambar telanjang. Tapi bila kita, rupanya orang ini nasibnya malang. Tidak ada orang yang mendekatinya. Maka kewajipan kita mendekati orang itu. Orang itu bagus sebenarnya, tetapi tidak dapat ilmu, dia buat seperti itu. Betul kan? Jangan takut kena tangkap. Saya bukan mencabar. Kalau ada takdirkan tangkap, tuan jangan risau. Tuan tidak diapa-apakan, saya seorang. Ustaz Abdul Aziz kena kan? Dia seorang yang masalah, yang lain tak ada. Jadi jangan takut datang dalam kuliah. Dan saya jemput Jabatan Agama di Johor. Jemput datang. Tapi jangan bawa polis. Dengar kuliah saya. Kalau batal, salah, ajar. Kan atas Jabatan Agama berhak atas hal ehwal agama. Kalau saya ajar, salah, anta tegur saya. Bukan salah, masuk penjara. Bukan seperti itu. Saya minta tauliah. Dah 2 tahun tidak diberi. Kata mal ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu dilaknat. Saya tak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sampaikan ilmu ni. Saya katakan qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana orang yang mengatakan qala Allah wa qala Rasul dimasukkan penjara? Quran mengatakan ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau boleh lihat tanda-tanda orang munafik menghalang-halang kau daripada dakwah dengan sebenar-benar halang. Bermana menghalang orang seperti itu? Quran mengatakan munafik. Saya tak katakan Jabatan Agama munafik, tetapi sifat orang munafik itulah. Jangan katakan besok ramai-ramai Jabatan Agama munafik. Jangan. Tapi sifatnya digambarkan di antaranya orang munafik menghalang orang daripada dakwah Allah. Saya mengatakan Rabbunallah. Tuhan aku dan Tuhan kami satu, yakni Allah. Yang mengajak mentauhidkan Allah dimasukkan penjara. Ya Syekh, sampai orang dalam penjara, saya katakan, kata orang penjara tu, dalam penjara tu, kalau ustaz yang baik kena tangkap, kami yang jahat kena tangkap, apa jadi? Saya tak boleh jawab. Betul kan? Kalau ustaz yang baik mengajak pada dakwah kena tangkap, orang yang jahat kena tangkap, apa jadi? Here, jawabnya akhir zaman. Jawabnya akhir zaman. Tuan-tuan, sampai di sini saja dan saya sudahi. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.